semua yang mulia pasti beroleh kejayaan. Islam berkembang semesta menjadi yang berusaha tegakkan jihad di jalan mulia untuk keamanan semua. Tapi amalkan ajar suci untuk kerelaan kalimat tauhid pasti diayati di jiwa setiap muslimin. Berusahalah berita ini, mulakan dakwah keluarga sendiri, sebarkan dakwah di dunia ini dengan iman kamu berbakti. Islam menjamin keselamatan umat, berasaskan amal ma'ruf, cegah semua yang munkar pasti beroleh kejayaan. Syiar Islam berkembang semesta menjadi yang berusaha tegakkan jihad di jalan mulia untuk keamanan semua. Amalkan ajar suci untuk kerelaan ilahi. Kalimat tauhid pasti dihayati di jiwa setiap muslimin. Berusahalah berita ilahi, mulakan dakwah keluarga sendiri, sebarkan dakwah di dunia ini dengan iman kamu berbakti. Sebarkan dakwah. Islam menjamin keselamatan umat, berasaskan amal ma'ruf, cegah semua yang munkar pasti beroleh kejayaan. Islam berkembang semesta menjadi yang berusaha tegakkan jihad di jalan mulia untuk keamanan semua. Tapi amalkan ajar suci untuk kerelaan ilahi. Kalimat tauhid pasti dihayati di jiwa setiap muslimin. Berusahalah berita ilahi, mulakan dakwah keluarga sendiri, sebarkan dakwah di dunia ini dengan iman kamu berbakti. Islam menjamin keselamatan umat, berasaskan
Bukankah semua yang mulia pasti beroleh kejayaan? Syiar Islam berkembang semesta, mujahidin yang berusaha terapkan jihad di jalan mulia untuk keamanan semua. Mari kita amalkan ajar suci untuk kedoaan ilahi. Kalimah tauhid pasti hayati di jiwa setiap muslimin. Bersatulah perintah ilahi, mulakan dakwah keluarga sendiri, sebarkan dakwah di dunia ini dengan jihad kamu berbakti. Sebarkan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. InsyaAllah kita boleh mula untuk kita punya sembang santai. Saya serahkan pada pengurusi majlis, Saudara Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Idris bin Muhammad Yusof, tetamu jemputan kita pada malam ini. Yang dihormati Ustaz Muhammad Syafiq Zuhaili bin Jaafar, Tuan Moderator kita pada malam ini. Hadirin hadirat, guru-guru, rakan-rakan serta para pelajar Darassul Albab yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita sama-sama menghadiri suatu majlis atas talian sepenuh Maulidur Rasul pada tahun 1442 Hijrah yang bertajuk Sunnah Memupuk Mahabbah, anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) dengan kerjasama pihak Sekolah Menengah Imtiaz Ulul Albab Melaka. Untuk pengetahuan para penonton dan hadirin sekalian, Maulidur Rasul merujuk pada hari keputeraan junjungan besar Rasulullah SAW yang jatuh pada 12 Rabiul Awal. Setiap tahun pada hari itu, seluruh umat Islam dari seluruh dunia akan mengadakan majlis mengingati hari keputeraan baginda Muhammad SAW dengan mengadakan beberapa acara seperti perarakan, ceramah dan sebagainya. Banyak kelebihan yang Allah SWT kurniakan kepada mereka yang mengadakan majlis Maulidur Rasul ini. Kita dapat lihat betapa besarnya kelebihan orang yang memuliakan majlis keputeraan Nabi Muhammad SAW, kerana apabila ada sahaja niat, itu pun dikira sebagai pahala. Subhanallah. Dengan ini, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz Muhammad Syafiq Zuhaili bin Jaafar sebagai Tuan Moderator pada malam ini untuk meneruskan acara. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Imran Nurul Bashir. Sebelum itu, awal kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diraihkan Ustaz Idris bin Muhammad Yusof, kita punya panel yang akan menyampaikan dan berkongsi dalam perkongsian santai dalam talian kita insyaAllah pada malam ini. Tidak dilupakan yang berusaha Ustaz Muhammad Khamis bin Muhammad Sani yang bekerjasama dengan Al-Yas untuk kita menjayakan program kita juga. Alhamdulillah. Dan seterusnya seluruh jemputan-jemputan yang hadir pada malam ini. Tidak dilupakan generasi Ulul Albab daripada kalangan MPP dan juga daripada kalangan Badar, Dakwah Darul Rohani Imtiaz
yang saya jemput khusus untuk masuk di dalam Google Meet pada malam ini. Dan tidak lupakan juga semua penonton-penonton yang berada sekarang menonton di Facebook Live Imtiaz. Kita boleh tengok di page Imtiaz Melaka di dalam Facebook. Kita dah buat Facebook Live sekarang ini sedang berlangsung. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah telah memberikan keizinan kepada kita untuk kita bersama-sama menjalani kita punya aktiviti kita pada malam ini dengan suasana yang agak tidak dapat dijangka dengan pandemik COVID-19 yang berlaku pada tahun ini. Dan perkongsian ini orang kata julung-julung kali diadakan secara online pula tu bersempena dengan Maulidur Rasul. Alhamdulillah untuk tahun 2020. Itulah kekangan dalam masa yang sama, itulah inovasi yang telah kita buat, insyaAllah. Dan pada malam ini, untuk saya ingatkan juga, malam ini kita adakan program perkongsian santai secara atas talian di bawah anjuran Yadim, Yayasan Dakwah Islam Malaysia, dan juga dengan kerjasama Sekolah Menengah Imtiaz Al-Albab, secara khususnya Jawatan Kuasa Kerohanian Al-Iwan Murid, dan juga dengan dimeriahkan dengan MPP dan juga Badar. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita akan berbincang dengan satu tajuk khusus sempena dengan Maulidur Rasul dan dengan Ustaz Idris ya. Malam ini kita akan berbincang tentang satu tajuk, iaitu sunnah memupuk mahabbah. Sesuai dengan tajuk, kita akan diskusi tentang sunnah Rasulullah SAW dengan beberapa soalan yang spesifik. Moga-moga dengan soalan ini dapat merungkai dan juga memberikan input yang sungguh banyak, yang sangat banyak kepada semua pendengar-pendengar, semua penonton yang mana sedang menyaksikan kita punya live dan juga kita punya perkongsian atas talian, insyaAllah. Dan tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan sedikit introduction lah. Sebenarnya Ustaz Idris bin Yusuf pun kita tidak dapat biodata lengkap, tetapi apa yang kita tahu, Ustaz Idris Yusuf adalah salah satu penceramah daripada Yayasan Dakwah Islamiah, Ustaz InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik, tak apa. Dan untuk soalan yang pertama, kita akan mulakan, Ustaz. Soalan yang pertama iaitu apakah pengertian sunnah, dan juga apa bezanya sunnah dengan sunat. Ada beza tu kan, tapi kita nak menjelaskan dengan lebih detail tentang pengertian dan juga perbezaannya dengan sunnah Allah. Silakan pada Al-Fadhil Ustaz Idris. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Terima kasih kepada Ustaz Syafiq selaku moderator kita pada malam ini. Yang saya hormati, tadi ada tuan pengurusi kita, telah ada bersama dengan kita guru-guru. Yang saya hormati rakan-rakan saya daripada bahagian kepimpinan kemuda Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, dan juga adik-adik yang saya hormati sekalian. Jadi Alhamdulillah kita dapat bertemu secara online pada malam ini dalam norma baru, program-program Majlis Ilmu Perbincangan. Dan insyaAllah kita secara santai, jadi kita macam sembang-sembang je lah. Ustaz Syafiq boleh Syafiq secara santai? Boleh. Memang santai kita malam ni, insyaAllah. Ustaz Syafiq asal mana Ustaz Syafiq? Saya daripada Pulau Pinang dan sekarang ni domisili di Melaka lah. Oh, okey. Okey, baik. Saya daripada Kedah, asal Kedah. Okey. So kalau terkeluar bahasa utara tu buat faham orang Melaka. Kan?
Okey, kembali pada perbincangan kita pada malam ini secara ringkas. Soalan yang ditanya oleh Ustaz Syafiq tadi berkaitan dengan pengertian sunnah, kemudian disusuli pula dengan apa perbandingan, perbezaan dengan sunat yang kita sedia maklum, yang sedia faham. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, secara umumnya dari sudut bahasanya, sunnah ini benda yang dikaitkan dengan cara, amalan, kebiasaan, jalan hidup. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan sunnah Rasulullah SAW, ialah bagaimana cara hidup Nabi, kebiasaan Nabi, itu secara umumnya disebut bahasa. Dan di sana kita akan temui beberapa pendefinisian yang lain. Misalnya kita ambil salah satu pada hari ini, iaitu berkaitan dengan apa yang disebut oleh ulama usul berkaitan dengan maksud sunnah ini. Iaitu sunnah ini perkara yang terkait dengan Nabi, sama ada ia berkaitan dengan perkataan Nabi, sama ada ianya berkaitan dengan perbuatan Nabi ataupun pengakuan Nabi SAW. Jadi sunnah ini lebih dipandang dari sudut sumber hukum. Contohnya kalau kita tengok apa yang dibesarkan Nabi SAW, aku tinggalkan pada kamu dua perkara yang kalau kau pegang selama-lamanya kamu tak akan sesat, iaitu Al-Quran dan juga sunnahku, kata Nabi SAW. Jadi sunnah ini sebagai suatu sumber hukum. Bila sebut tentang sumber hukum, pecahan-pecahan bawahnya kita akan tengok ada lagi perbahasan tentang isu halal haramnya, wajibnya, sunatnya, yang kita nak bincang jadi ada makruhnya. Jadi perbahasan yang luas bila kita sebut tentang sunnah itu sendiri. Berbalik kepada satu benda yang disebut oleh Ustaz Syafiq tadi tentang perbandingan dengan sunat yang kita duk faham. Sunat dengan sunnah ada beza ke macam mana? Okey, berbalik kepada kefahaman biasa kita. Kebiasaan masyarakat kita lebih senang menggunakan perkataan sunat. Yang sunat itu kebiasaannya terkait dengan apa yang dibahaskan oleh ulama fiqh. Jadi sunat dalam bahasa ulama fiqh lebih dilihat kepada suatu benda yang menjadi tuntutan, satu yang dituntut, tetapi dia taklah sampai tahap wajib, tapi suatu benda yang baik, yang sangat dituntut, dan kalau kita amalkan dapat pahala, dan tidak diamalkan tak dapat apa. Contohnya itu biasa disebut satu hal lah sunat dalam perspektif kita, kebiasaannya. Ada satu lagi sunat. Ada satu lagi sunat, iaitu sunat yang orang kata bersunat kan, berkhatan, ataupun orang utara kita masuk Jawi. Jadi saya pun confused nak tanya balik Ustaz Syafiq ni, sunat mana yang Ustaz Syafiq masukkan? Hak nombor 1 ke hak nombor 2? Ini sunat kan kita faham kan macam ni. Ada kadang-kadang ada orang salah tafsir tentang ini sunat ni, ini bukan sunat, ini sunnah ni, apa beza gitu kan. Dia bukan bukan sunat tu lain. Saya nak clearkan balik dengan Ustaz Syafiq tu. Ini bukan slot tanya Ustaz, ini slot Ustaz tanya anda. Okey, tentu mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang sebagaimana yang kita sebut tadi, jadi ada orang kata, dia kata ada sunat je, sunat je, sehingga menyebabkan ada pula yang dia terkona jauh pula Ustaz Syafiq. Terkona jauh ni maksudnya dia kata kita ni hendaklah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi kita perlu berpegang pada Al-Quran. As-Sunnah itu tak wajib pun. Jadi dia faham macam tu. Sedangkan kita kata Sunnah, berpegang pada As-Sunnah tadi, As-Sunnah dalam konteks kita kata sumber perundangan. Jadi As-Sunnah dalam konteks sumber perundangan. Adapun sunat yang kebiasaan kita faham itu ialah salah satu daripada cabang perbahasan di sebalik As-Sunnah tadi. Dan sunat itu ialah hakikatnya perkara yang dituntut, cuma dia tidak sampai tahap wajib. Jadi apabila sebut sunat, saya nak betulkan juga perspektif sebahagian orang, sehingga dia rasakan sunat ni benda kecil, tak buat benda apa kan. Tapi kita kembalikan kepada pendefinisian tadi, sunat dalam konteks yang kita faham tadi tu, dalam konteks perbahasan ulama fiqh, iaitu suatu yang dituntut, cuma tak sampai tahap wajib. Adapun ganjaran kelebihannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun kecil ke besar ke, bila sebut perkara yang dianjurkan, maka kita yakini ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita janganlah pandang remeh terhadap perkara yang
dituntut sunat ni. Wallahualam. Okay, kembali pada Ustaz Syafiq. Kalau ada lagi perbincangan kita, silakan. Baik. Sedikit saya nak tanya kepada Ustaz lah. Secara personal ni, soalan personal, adakah sunnah itu semuanya sunat, Ustaz? Adakah sunnah itu semuanya sunat? Okey, terima kasih. Kita kata sunnah bukan semuanya sunat. Ya. Kerana di sana akan ada perbahasan tentang sunnah yang menjadi tuntutan dalam sampai tahap wajib. Adapun sunat, sunat sebahagian daripada sunnah. Okey ya. Contoh orang kata sunat sunat apa? Sunat bagi salam. Sunat makan dengan tangan kanan. Okey, suatu yang dituntut dan ia sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Idris atas perkongsian dan juga atas penjelasan yang sangat memberikan keterangan dan juga yang sangat memberikan info yang banyak lah untuk kita, dan kita sangat faham lah daripada pengertian sunnah itu dan juga pengertian sunnah. Sebenarnya ada perbezaan daripada dua itu. Jadi apa yang kita dapat di sini, kita jangan salah faham lah antara sunnah dengan sunnah kan. Dia mesti ada beza. Dan juga Allah SWT, seterusnya kita akan teruskan dengan soalan yang kedua. Itulah bila saya tengok online, perkongsian santai online atas talian ni, saya tengok muka saya tak apa nak cahaya. Macam mana Ustaz? Belilah lampu Ustaz. Lampu Ustaz. Okey, baik. Itu kita masih dalam proses orang kata belajar nak buat konten online ni kan. Dia kena ada lampu. Okey, dengar orang nak buat konten online kena ada lampu dulu, barulah kita rasa macam cahaya sikit lah. Baik, insyaAllah untuk soalan yang kedua saya teruskan dengan soalan yang kedua tentang apakah kepentingan untuk kita mengamalkan sunnah dalam suasana sebagai penuntut ilmu, Ustaz. Untuk amalkan sunnah, kepentingan dia apa yang kita dapat bila kita buat sunnah ni dalam sebagai penuntut ilmu, dan adakah dia beri kesan dalam pembelajaran. Bila kita amalkan sunnah akan jadi cemerlang, tak amalkan sunnah dia akan menjatuh macam mana. Itulah yang akan memberi kesan ataupun tidak, Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, masih Ustaz Syafiq. Saya nak mengajak diri saya dan kita semua pada malam ini, mari kita lihat sunnah ini dalam konsep yang luas tentang kehidupan Nabi. Tadi saya bacakan ayat Al-Quran Al-Karim daripada surah Al-Ahzab, di mana Allah Ta'ala sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan? Allah Ta'ala menyebut tentang sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu contoh tauladan yang terbaik. Jadi kalau kita memahami konteks contoh tauladan yang terbaik dan sunnah itu kita fahami dalam konteks seluruh kehidupan Nabi SAW dan kita beriman dengan dia, bahawa itulah yang terbaik. Dan sunnah itu satu benda yang luas mencakupi kehidupan Nabi. Maka kembali kepada apa yang ditanya oleh Ustaz Syafiq tadi, apa kepentingan untuk kita amalkan sunnah dalam konteks kita penuntut ilmu kan? Kita katakan di sini bahawa kita penuntut ilmu ke, kita nelayan ke, kita seorang driver lori ke apa, seluruh kehidupan kita kalau kita faham Rasulullah itu terbaik, maka kita kata kita sangat penting untuk mengamalkan cara hidup Nabi SAW. Walaupun dalam konteks kita belajar tadi. Kerana kalau kita faham sunnah itu dalam konteks yang luas yang saya sebutkan tadi, kita akan nampak banyak benda yang kita boleh amalkan. Contoh, kita penuntut ilmu. Dalam kehidupan Nabi SAW, Nabi sangat-sangat menganjurkan bagi salam. Contohnya, masa Nabi sampai di Madinah, apa yang disebut oleh Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam, dia kata Nabi sampai Madinah ada 4 benda yang Nabi seru pada ketika itu. Salah satunya ialah sebarkanlah salam. Jadi apa masalahnya untuk kita amalkan sebarkan salam semasa kita menuntut ilmu, semasa kita di asrama, semasa kita di sekolah. Bila bagi salam ini bukan hanya sekadar bagi salam pada cikgu. Jangan lupa makcik-makcik cleaner kat sekolah kita juga kita kena bagi salam. Banyak lagi benda yang berkaitan dengan cara hidup Nabi. Contoh lain yang saya bawa dalam masa yang ringkas ini, contoh lain yang saya bawa. Okey, dalam kehidupan Nabi SAW, tengoklah sama ada peribadi ataupun cara hidup Nabi semasa Nabi berhijrah. Okey, hari ini 12 Rabiul Awal, maksud 13 dah kan.
12 Rabiul Awal, jangan lupa 12 Rabiul Awal juga ialah hari Nabi SAW sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah kita tengok Nabi ajar kita sebagai seorang Muslim yang boleh kita contohi dalam konteks sunnah Nabi masa hijrah tadi, iaitu Nabi ajar kita, Nabi tidak hanya sekadar sandar pada tiang masjid, Nabi berdoa, Ya Allah bagilah sampai di Madinah, dan hilang sampai, contoh. Tak. Tetapi kita tengok Nabi tengok keluar pada waktu yang terbaik, bermalam di Gua Sur, tak terlalu panjang, tak terlalu pendek, tak ikut jalan biasa, jalan ikut ke Yaman dulu, baru pusing ke tempat lain, baru menghala ke jalan menuju ke Madinah. Jadi sunnah yang boleh kita lihat di situ ialah Nabi ajar kita, seorang Muslim nak berjaya mesti ada ikhtiar, berusaha sebaik mungkin, berikhtiar dengan penuh itqan tadi. Tuan, bukan hanya sekadar peristiwa hijrah, tengoklah mana-mana perang pun. Contoh yang lain, saya tengok dalam cerita Perang Khandaq. Dalam Perang Khandaq yang paling masyhur, Nabi gali parit. Ini ikhtiar. Dan semasa Perang Khandaq, Nabi buat strategi apa? Nabi mengarahkan pada ketika itu sahabat Nabi Huzaifah bin Yaman. Kerja Huzaifah bin Yaman apa? Huzaifah bin Yaman tolong pergi tengah-tengah tentera musuh, dapatkan maklumat. Jangan buat benda lain, dapatkan maklumat saja. Sehingga Huzaifah bin Yaman bila sampai tengok dapatkan maklumat, dia berada pada posisi yang terbaik. Dia kata kalau aku panah Abu Sufyan masa itu, logiknya mati dia. Tapi dia fikir, dia teringat Nabi kata tadi, jangan buat benda yang boleh menimbulkan ketakutan musuh ataupun kerisauan musuh. Kamu pergi dapat maklumat saja. Jadi Huzaifah bin Yaman pun dia buat apa yang Nabi suruh saja, balik. Dalam kisah Perang Ahzab, apa yang berlaku, Nu'aim bin Mas'ud, seorang yang baru masuk Islam, tapi Nabi rahsiakan keislaman dia. Kerja dia apa? Wahai Nu'aim, kamu pergi tengah-tengah tentera musuh. Nabi suruh buat apa? Pecah belahkan kesatuan tentera musuh. Yahudinya, ada di sana orang Arabnya, orang musyrikinnya. Nabi suruh dia pecah belahkan. Jadi di sebalik kejayaan peristiwa peperangan Ahzab itu, di samping doa kepada Allah, ialah ikhtiar bersungguh-sungguh daripada Nabi dan juga para sahabat. Kita tengok mana-mana perang pun Nabi ajar ikhtiar. Maka kembali dalam konteks kita belajar, maka salah satu sunnah semasa kita belajar yang kita kena buat ialah ikhtiar sungguh-sungguh. Kalau cikgu suruh belajar sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Kalau cikgu suruh buat kerja sekolah, kena buat. Dia tak boleh hanya sekadar, oh semalam cikgu matematik tambahan suruh buat kerja sekolah, kita pun balik kan, ingat cerita dia orang Islam kena berdoa, ambil buku tadi, letak sebelah Quran ni kan. Lepas tu baca doa, Ya Allah bagilah siap kerja matematik tambahan ni. Tanpa ikhtiar, tanpa usaha, kita sedang melanggar sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi secara tak langsung, kalau Ustaz Syafiq tanya tadi, adakah dia memberi kesan kepada pembelajaran? Maka saya kata pasti dan pasti ada kesan, kerana ia melibatkan sunnatullah pula. Penting itu di sebalik sunnah-sunnah yang lain, antaranya sunnah berakhlak masa belajar. Bila belajar, kita kena beradab dengan guru. Ini juga sunnah berakhlak. Maka kita kata bahawa di sebalik perintah-perintah yang disyariatkan oleh Allah, di samping nilai-nilai yang kita nampak secara zahirnya tadi, kita ada bonus lain, iaitu keberkatan. Maka adik-adik sekalian, jangan pandang remeh kepada keberkatan. Keberkatan satu benda yang kadang-kadang kita tak nampak depan mata, tapi dapat dirasai dalam kehidupan kita. Contoh, ada orang kerana keberkatan semasa dia belajar, masa dia bekerja, Masya Allah, Allah Ta'ala bagi keberkatan, dapat gaji sikit cukup kan? Banyak cukup, sikit pun cukup. Tapi ada orang tuan-tuan, banyak tak cukup-cukup kan? Kenapa? Hilang keberkatan. Sebab itu adik sekalian, sambil-sambil saya nasihat diri saya dan juga adik sekalian, masa kita belajar, kita ikut sunnah Nabi. Salah satu sunnah Nabi ialah berakhlak. Bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka berakhlak dengan akhlak yang mulia itu juga sunnah Nabi. Yakinlah bahawa di sebalik akhlak itu kita akan dapat banyak perkara-perkara lain. Antara lain ialah soal keberkatan. Okey, kembali kepada Ustaz Syafiq. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Ustaz Idris penjelasan terhadap
kepentingan sunnah ketika belajar. Jadi apa yang kita faham, dia bersangkut paut dengan soalan pertama kita tadi lah, ya Ustaz, tentang sunnah itu bukan hanya sekadar pakai sorban, pakai jubah, bukan hanya sekadar bersuci, bukan hanya sekadar konteks itu saja, tetapi dia melibatkan semua perbuatan ataupun semua perlakuan Rasulullah, ya Ustaz. Bila kita amalkan sunnah dan kita faham sunnah itu adalah perlakuan daripada Rasulullah, of course perbuatan Rasulullah tu sebenarnya menjurus kepada kecemerlangan pelajaran. Walaupun kita dalam konteks sekarang ni tak adalah macam dulu punya sekolah, tak adalah kelas duduk depan guru macam sekolah macam sekarang ni kalau dulu kan. Tetapi benda tu bila kita bawa sunnah apa yang Rasulullah bawa, Rasulullah amalkan contohnya macam berendah diri. Walaupun Rasulullah adalah seorang yang sangat hebat daripada taraf politiknya dalam Madinah, Allah mau panggil apa waktu tu, zaman tu kira dia punya tu pangkat tu agung lah dalam Madinah tu kan. Tetapi rendah diri Rasulullah tu punyalah rendah diri Rasulullah tu sampai orang naik segan. Bila kita amalkan dalam pelajaran, memang kita akan tahu yang rendah diri ni adalah satu kunci untuk dapat ilmu. Tanpa rendah diri memang takkan boleh dapat ilmu, walaupun kita belajar dengan ulama paling hebat dunia, tetapi kerana tidak ada rendah diri tak dapat. Betul kan? Itulah sunnah daripada Rasulullah yang patut amalkan. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat jelas untuk kita untuk belajar. Dan tidak dilupakan pada siapa yang menonton live Facebook Imtiaz, jangan lupa untuk like dan juga share pada kawan-kawan daripada grup-grup yang kita rasa ada potensi ataupun yang berkeinginan untuk berada dalam majlis ilmu. Kita kini berada dalam majlis semua ya kita kan, walaupun di rumah masing-masing, tetapi ni kira majlis ilmu lah. Dan jangan lupa untuk share supaya semua dapat manfaat bersama-sama. Ada juga soalan daripada penonton yang mana yang telah Ustaz Khamis forwardkan dalam chat program kita, tapi insyaAllah kita lagi selepas habis sesi kita punya perkongsian soalan dengan Ustaz Idris, kita akan teruskan dengan soalan daripada daripada audien insyaAllah. Dan Ustaz Idris insyaAllah tanpa menghilangkan masa kita akan teruskan pada soalan yang ketiga, iaitu Ustaz minta tolong Ustaz boleh tak jelaskan keajaiban sunnah dari sudut sains, bukan setakat dari sudut sains, kalau ada kajian-kajian moden yang lain, contohnya macam dari sudut psikologi ataupun dari sudut yang lain, apakah yang sunnah membuktikan kebaikan-kebaikan daripada bidang-bidang yang kita boleh buktikan lah daripada kebaikan itu. Okey Ustaz, silakan. Terima kasih pada Ustaz Syafiq. Pertama sekali saya sebut bahawa hakikatnya sebagai seorang Muslim dah dibuktikan secara saintifik ataupun tidak, kepercayaan kita ialah apa yang Nabi tunjuk itu yang terbaik. Dan juga apa yang diperintahkan dalam syariat, kebaikan akan balik kepada diri kita. Kerana tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak berhajatkan ibadah kita dalam konteks kebesaran Allah. Maksudnya, kalau kita sembahyang ke tak sembahyang tu, ia tidak menjejaskan kebesaran Allah. Yang rugi kita. Jadi, hakikatnya syariat dan juga perintah dan apa yang diamalkan oleh Nabi itu juga hakikatnya ialah wahyu. Maka perintah-perintah syariat tadi kebaikannya pasti dan pasti akan balik pada diri kita. Ada persoalan kita tadi tentang sunnah Nabi SAW. Kalau mungkin nak dikaitkan dengan kajian sains ataupun mungkin moden pada hari ini, mungkin kita bawa beberapa contoh. Kita ambil contoh apa? Antara sunnah Nabi, suruhan Nabi suruh kita apa? Nabi suruh kita ni bercakap benda baik. Bercakap benda baik. Dan Nabi SAW ini berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Antara cerita Al-Quran berkaitan dengan satu golongan yang disebut sebagai Ibadur Rahman. Surah Al-Furqan ayat yang ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ibadur Rahman yang pertama, bila berjalan di atas muka bumi jalan dengan sopan. Yang Qardawi tafsirkan ini sifat tawaduk yang Ustaz Syafiq sebutkan tadi. Jadi sifat yang baik, tawaduk. Tawaduk ni pula, Masya Allah,
Man tawadhu'a rafa'ahu Allah, barang siapa yang tawadhu, Allah akan muliakan dia. Kemudian daripada ayat tadi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kamu berhadapan dengan bila ibadur rahman ini dihadapkan dengan perkataan-perkataan yang tak baik oleh orang-orang jahil, ibadur rahman dia hanya akan sekadar membalas dengan benda yang sejahtera, benda yang baik. Maksudnya ibadur rahman ni dia bukan jenis kalau orang maki dia maki balik. Panjang-panjang pula tu dia balas, kalau orang kata dia sekali dia balas 10. Sampai dia kata apa? Dia balas subuh. Dia kata apa? Kadang dia orang maki dia satu je, dia balas 10. Dia kata, ingat hang seorang reti maki. Tu reti ke kan? Ni orang Penang kan kata. Okey. Tetapi yang disebut tentang ibadur rahman tadi, orang sebut benda yang tak baik pun dia balas dengan benda baik. Jadi dengan erti kata lain, itulah kehidupan yang diajar oleh Nabi SAW kita juga. Kita ni kalau tak boleh cakap benda baik, lebih baik diam. Jangan cakap benda buruk. Okey. Berkaitan dengan perkataan. Bila perkataan kadang-kadang ia melibatkan bunyi. Saya nak bawa satu kisah tentang pengkajian Dr. Emoto daripada Jepun. Dr. Emoto ni dia kaji tentang air. Nanti search dekat Google Dr. Emoto tentang kajian dia. Okey. Dalam kajian Dr. Emoto, dia kata air yang baik ni, yang bagus ni, dia ada kristal air. Cuma kita mungkin tak nampak dengan mata kasar, tapi dia buat kajian dengan menggunakan mikroskop kuasa tinggi, macam-macam dia betulkan dan sebagainya. Adalah kaedah eksperimen dia. Jadi dia kata air yang baik itu dia ada bentuk kristal air yang cantik. Dan rupa-rupanya kristal air tadi boleh berubah disebabkan beberapa faktor. Salah satunya ialah bunyi. Lalu dia buat eksperimen. Dia ambil satu sampel air, dua sampel air yang sama. Satu air itu disebut benda baik, satu lagi disebut benda tak baik. Jadi setelah beberapa tempoh dia buat eksperimen, akhirnya dia melihat bagaimana dua sampel air yang sama pada asalnya tadi, yang satu disebut perkataan baik, satu lagi disebut perkataan tak baik. Apa yang berlaku berbeza, Masya Allah. Air yang disebut perkataan baik, cantik kristal air dia. Air disebut perkataan yang tak baik, rosak, pecah kristal air tadi. Dia berubah menjadi satu benda yang sangat buruk. Jadi tuan-tuan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa dalam badan kita, kajian sains, sekitar 70 ke 80% badan kita ialah air. Kalau baby lagi banyak, sehingga 85% disebut contohnya. Jadi, agak-agak, apa rupa bentuk kristal air badan kita ini berdasarkan apa yang kita sebutkan setiap hari. Kita buat dua perbandingan, ada individu ni bangun-bangun, Masya Allah, dia ikut sunnah Nabi. Bangun, bila bangun, dia bersyukur pada Allah, dia berdoa. Kan? Dalam kehidupan dia, sentiasa berzikir pada Allah. Dia solat, dia berzikir, dia baca Al-Quran. Yang satu individu lagi pula, bangun tidur, doa entah ke mana. Bangun tidur, maki hamun orang dulu. Buka WhatsApp, maki hamun kawan dulu, contoh kan. Paling kurang maki hamun. Jadi setiap hidup dia selalu sebut perkataan yang tak baik. Dua individu tadi, kalau kita buat perbandingan, agak-agak lah ada beza tak bentuk kristal air dalam badan mereka. Dan barangkali itu sedikit sebanyak yang memberi kesan kepada diri kita. Contohnya, kita faham daripada seruan dalam agama kita, ala bi zikrillah tatma'innul. Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Barangkali oleh itu kita tengok orang-orang yang sentiasa berzikir pada Allah, sebut benda-benda baik, orang-orang baik ini hidup dia tenang. Berbanding dengan orang yang bangun tidur maki hamun orang, sebut perkataan tak baik, hidup dia pun gopoh, kelam kabut. Akhirnya kita tengok dua watak yang berbeza, yang bila kita kaitkan dengan sunnah tadi, yang seorang tadi cara hidup dia mengikut sunnah daripada Rasulullah SAW, seorang lagi pula berlawanan dengan sunnah. Kajian saintifik lalu dikaitkan dengan kesan kepada kehidupan. Cuma dalam kajian Dr. Emoto sebagai selingan, rupanya dalam kajian Dr. Emoto tadi, bukan kata perkataan, gambar pun memberi kesan kepada kristal air. Satu sampel air dia letak gambar Adolf Hitler, satu lagi sampel air, kalau tak silap saya, Mother of Teresa tu kot. Dua orang yang watak yang kita kenal lah, berbeza. Dan selepas beberapa tempoh dia buat kajian sampel air yang sama tadi juga, memang telah berubah
yang gambar Adolf Hitler tadi dah berubah dah jadi buruk, dan satu lagi berbeza. Jadi dalam kesimpulan dia, gambar pun memberi kesan kepada kristal air. Jadi wallahualam lah, mungkin kita kalau kita nak kaitkan dengan badan kita, gambar yang selalu melekat kat badan kita ni pun mungkin baju kita lah. Jadi mungkin nak pilih baju pun kena pilih baju yang baik. Tengok kadang baju kita ni kan, contoh kita pakai apa, orang lelaki suka pakai jersey. Kadang kita pakai jersey tu kan, logo jersey kita tu Masya Allah, gambar syaitan pegang tongkat lagi. Contoh contoh aja contoh. Minta maaf lah penyokong MU, jangan marah saya buat contoh aja kan. Jadi kalau kita nak kaitkan, jadi seruan-seruan kebaikan yang ada dalam sunnah itu, kita yakini kebaikan akan berbalik pada kita. Mungkin contoh yang lain yang saya bawa dalam hadis Nabi tentang peristiwa akhir zaman. Nabi sebut antara tanda-tanda akhir zaman ini ialah bumi Arab kembali hijau, tanah Arab kembali hijau. Jadi hari ini kebiasaannya kita tahu di tanah Arab ini kawasan yang kering kontak. Jadi dalam konteks hadis tadi bukan dia kata akhir zaman nanti bumi Arab ataupun tanah Arab akan menjadi hijau. Bukan akan menjadi hijau, tapi disebut kembali hijau. Bila sebut kembali, maksudnya dalam sejarah dulu bumi ataupun tanah Arab ini, bumi Arab ini pernah hijau. Jadi Nabi kata akan kembali hijau. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ahli geologi mengkaji tentang batu-batuan di bumi Arab dan mereka pun buat kesimpulan yang serupa, bahawa dulu tanah ini pernah menjadi tanah yang subur. Tuan-tuan, hari ini antara bumi yang subur iaitu bumi Tabuk. Saya ada satu pembentangan kuliah subuh satu hari tentang bumi Tabuk ni. Rupanya di Tabuk ni ada satu ladang terbesar di dunia, cuma mungkin digelapkan oleh media. Antara orang yang menyumbang ke arah pembangunan pertanian di Tabuk ini iaitu Sulaiman Ar-Rajhi. Jadi boleh cek, dan apa yang berlaku, bumi Arab itu telah pun hijau. Dan mungkin kita akan tengok lagi pelbagai tanda-tanda akhir zaman yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW yang juga diakui secara saintifiknya. Dan kemudian berkaitan dengan cara Nabi minum, wallahualam, yang ni saya minta adik-adik tolong balik cek balik ya. Saya pun dah lama dah ni tak buka kitab sains ni kan. Ada yang kaitkan tentang Nabi ajar kita minum air, cara Nabi minum air. Nabi tak suruh, Nabi tak bagi kita minum air ni sampai kan sekali angkat je kan, siap bernafas lagi dalam air kan. Yalah baru balik main bola kan, balik bola pergi kat water cooler kan. Wallahualam sekarang ada water cooler kan, sekarang ni orang pakai kowe dan sebagainya kan. Jadi kita tahan cawan, kita minum kan, gelogok sampai habis sambil bernafas dalam air kan. Jadi dia yang kata ini tidak sunnah, berlawanan dengan sunnah. Lepas tu dibawalah formula sains. Bila kita bernafas dengan air dalam kita minum air tadi formulanya H2O. Adapun kita membebaskan karbon dioksida CO2. H2O dicampur dengan CO2 jadi H2CO3, asid karbonik yang kurang baik untuk kita. Wallahualam itu yang pernah disebut, tapi saya minta adik-adik tolong balik semak, tolong mungkin kongsikan balik kepada saya insya-Allah satu hari nanti. Jadi itu dulu cukup Ustaz. Dah cantik untuk ini. Balik kepada moderator insya-Allah. Terima kasih Ustaz Idris. Perkongsian tentang sains, sekejap jadi ahli agama, sekejap jadi ahli sains ni kan, bercampur-campur lah kira. Tapi begitulah Ustaz, di imtiaz kita berada pada dua jalan, iaitu dalam seorang tahfiz, dalam masa yang sama kita juga belajar sains tulen. Jadi sangat-sangat diperlukan lah untuk zaman sekarang ni kan. Kita tak mahu ada orang yang agama semata-mata, tetapi kita nak profesional antara dua tu Ustaz. Baik Ustaz, daripada perkongsian Ustaz kita dapati bahawa banyak sangat sebenarnya kalau nak ceritakan tentang sains, yang mana kebaikan sunnah ni dari sudut sains, dari sudut psikologi, dari sudut geografi dan sebagainya, dan macam-macam ilmu kita boleh uraikan untuk menerangkan kebaikan sunnah Ustaz. Dan insya-Allah daripada apa yang kita telah kongsikan, daripada 3 soalan utama kita
telah terjawab dan juga telah diuraikan dengan baik. Kita kembali pada tengok pada soalan audien daripada seorang penonton, Amjad Hakim. Saudara Amjad Hakim, dia bertanya, Ustaz, tentang pendapat Ustaz tentang statement meraihkan Maulidur Rasul dengan Maulid sale. Sekarang ni kan dia sale ni banyak kan, sale pun macam-macam, sale Lazada 11, 12, 13 dengan semua nombor ada. Ada pula orang buat Maulid sale sempena dengan Maulidur Rasul kan. Jadi Ustaz, apa pendapat Ustaz? Adakah benda ini harus ataupun tidak wajar? Gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih. Apapun kita kembali kepada innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tu ada niat, dan nahnu nahkum bil zawahir wallahu yahkum bis sarair. Kita ni hukum secara zahir, Allah Taala yang menghukum yang tersembunyi. Jadi kita ambil dulu pandangan. So ada dua lah, baik ataupun buruk. Jadi kita pergi dulu yang sangkaan baik. Kita ni kalau tersalah sangka baik lebih baik daripada tersalah sangka buruk. Okey. Kita bila sebut tentang Maulidur Rasul, kita kaitkan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sambut sebagai tanda syukur? Sebab Nabi SAW juga pernah ditanya tentang Nabi puasa sunat hari Isnin. Nabi kata ini sebagai satu tanda syukur aku sebab Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Jadi Nabi bersyukur di atas kelahiran itu. Dan kita pun menyambut Maulidur Rasul sebab kita bersyukur Allah Ta'ala pilih kepada kita ni sebagai umat Nabi SAW. InsyaAllah Nabi-Nabi yang lain pun jealous pada kita ni nak jadi umat Nabi Muhammad. Maka dengan niat yang betul, memperbetulkan kembali alignment, kita menyambut Maulidur Rasul ini antaranya ialah untuk sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam soalan tadi, dia buat Maulid sale tadi kan, kita katakan bahawa dalam sangkaan baik kita, kalaulah penjual tadi niat dia sebagai tanda syukur, betul-betul niat dia kerana syukur, sebenarnya Maulidur Rasul ni aku syukur aku jadi umat Nabi Muhammad, jadi sebagai tanda syukur aku nak jual barang aku jual harga murah, aku jual murah ni sebab tanda syukur, maka kita katakan moga-moga dia dapat pahala. Tapi kalau dia menggunakan perkataan maulid tadi untuk mempergunakan perkataan itu semata-mata untuk sale dia naik, lepas tu pula lagi dahsyat, dia bohong pula. Dia kata sale hari ni je, esok tak dapat. Tengok esok lagi murah pada hari ni. Maka kita kata itu unsur penipuan. Kita serahkan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil dalam menilainya. Adapun kita menghukum yang zahir. Kita mulakan dulu dengan sangkaan baik. Kerana sangkaan baik ini, orang yang mula dengan sangkaan baik ini sebab apa? Sebab dia terbiasa banyak benda baik dalam diri dia, maka dia akan bawa pada sangkaan baik dulu. Adapun tadi yang niat-niat yang tak baik tadi, kita kembali serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi itulah bergantung pada niat kita. Kalau baik, baiklah jadinya. Kalau buruk, zaman sekarang ni macam-macam Ustaz. Dia mempergunakan ataupun memanfaatkan apa yang ada untuk keuntungan kan Ustaz. Jadi macam tu lah, diskaun 80% dan sebagainya. Wallahu alam. Moga-moga apa yang berlaku itu semuanya adalah baik dan juga benar lah Ustaz. Baik Ustaz, dan kita akan masuk sesi soal jawab daripada pendengar-pendengar khusus di dalam Google Meet kita, insyaAllah. Yang kita akan cuba untuk menjawab secara ringkas, insyaAllah, memandangkan masa pun tak apa nak mengizinkan kita Ustaz. Dan seterusnya, setelah beberapa soalan, saya akan tetapkanlah beberapa soalan yang kita boleh tanya. Moga-moga dengan soalan itu dapat menyelesaikan kekeliruan dan juga ketidakfahaman dalam fikiran pendengar-pendengar dan juga peserta kita, insyaAllah. Silakan kalau di kalangan peserta ada yang mau tanya sebelum tu, saya minta pada siapa yang menonton Facebook Live untuk sama-sama berkongsi video live ini kepada orang lain, kepada grup lain. Semoga sama-sama kita dapat manfaat, insyaAllah. Jangan lupa untuk like dan juga follow page Imtiaz, grup Imtiaz, dan tolong sharekan post ni. Baik, silakan pada siapa-siapa peserta yang ingin bertanya, silakan, insyaAllah. Tanya peserta. Semua nak tidak awal ni. Habis tidak awal. Tidak awal. Ada peserta yang terdapat persoalan di benak fikiran, boleh utarakan dalam kita punya kesempatan kali ini.
Lepas ni dia ada recorded live dia tak ada live, dia tak ada sesi siaran langsung macam ni. Silakan siapa-siapa yang nak bertanya. Boleh kepada peserta-peserta yang ada, guru-guru ataupun anak murid yang ada sekarang di Nasi Imtiaz Nurul Albaq. Amjad Hakim, terima kasih Ustaz. Sama-sama Amjad Hakim, terima kasih Ustaz. Dia ucapkan terima kasih. Silakan siapa nak tanya? Mana-mana peserta? Kau pengurusi kita nak tanya ke? Apa macam memikirkan sesuatu? Kalau nak tanya boleh buka mic. Kita ada lebih kurang dalam masa 5 minit ataupun 7 minit lagi, insyaAllah kita akan buat terhadap kita punya forum lah, kita punya sembang santai. Daripada soalan dalam Facebook Live, saudara Imran, saudara ada Facebook Live iaitu saudara Nurul Bashir, Zain Ali Encik Nurul Bashir, yang mana bertanyakan satu soalan ni Ustaz. Apakah amalan para ulama untuk raikan Maulidur Rasul Ustaz? Ulama-ulama terdahulu yang sebelum-sebelum kita, ulama Islam, yang mana bila sampai je 12 Rabiul Awal, apakah tindakan acara yang mereka lakukan? Silakan Ustaz, insyaAllah. Terima kasih. Saya kira banyak amalan-amalan yang kebiasaannya dikaitkan dengan Maulidur Rasul. Antaranya tuan-tuan biasanya memperbanyakkan selawat dan salam kepada junjungan beliau SAW. Ada satu peristiwa yang berlaku pada zaman kekhalifahan. Satu zaman itu pernah berlaku Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka dengan kemarau. Kemarau yang dahsyat sampai nak makan pun susah. Lalu ditanya kepada alim ulama pada ketika itu, apa yang perlu dibuat? Maka antara yang dibuat pada ketika itu adalah dikumpulkan orang ramai di tempat-tempat perkumpulanan, dan kemudiannya dibacakan tentang sirah Nabi SAW. Ulang kembali tentang kisah kehidupan Nabi SAW. Jadi antara perkara yang menjadi amalan ialah beritakan tentang kelahiran Nabi SAW. Maka dengan harapan kita pun, walaupun kita kata Maulidur Rasul akan setiap setahun sekali ya kita nak baca tentang sirah Nabi, kita kata teruskan, tak ada masalah. Sebab tu ada orang yang menyambut Maulid ni bukan hanya Rabiul Awal, setiap hari Isnin dia sambut contohnya. Maka kita kata silakan. Yang penting kita kata kembali kepada konsep tadi, kita bersyukur di atas kelahiran Nabi SAW, dan kita terus mengulangi membaca sirah-sirah Nabi ini untuk kita menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Itu harapan kita, insyaAllah. Allah. Alhamdulillah. Encik Nurul Bashir, daripada soalan tadi, moga-moga mendapat penjelasan, moga dapat menyelesaikan kekeliruan yang ada, insyaAllah, Encik Nurul Bashir. Dan insyaAllah ada lagi soalan daripada peserta, silakan. Dan sampai itu, kalau ada yang berkelapangan, peserta-peserta yang hadir dalam Google Meet, kita boleh isi kehadiran, minta tolong isi kehadiran online yang telah dikongsikan oleh Encik Anis bin Razani, Puan Anis bin Razani. Moga-moga ini dapat memberikan satu kemudahan ataupun manfaat lah untuk kita bersama. Boleh isi sesiapa yang berkelapangan yang mana yang hadir dalam Google Meet. Ada lagi soalan daripada peserta? Ya, Encik Nurul Bashir, terima kasih Ustaz, diucapkan terima kasih. Soalan daripada peserta-peserta yang ada? Silakan kalau ada yang nak bertanya. Kalangan murid-murid, guru-guru yang ada yang hadir, InsyaAllah benda soalan-soalan ni akan memberikan manfaat yang sangat banyak lah, sebab
bertanya itu kunci pada ilmu. Siapa yang malu bertanya sesat jalan, kalau buat kata patah Melayu kan. Kalau masih menyimpan persoalan di dalam kepala tidak terjawab sampai bila-bila. Saya syorkan kepada siapa-siapa yang nak bertanya, silakan bertanya. Jangan malu buka sound, ataupun malu sangat suara dia terlalu merdu untuk didengar. Boleh tulis di bahagian chat, insyaAllah kita akan baca kan. Akhi Wasim daripada Facebook. Encik Akhi Wasim, saudara Akhi Wasim yang mana yang bertanya Ustaz satu soalan. Soalannya adalah tarikh kelahiran dan kewafatan Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal, tarikh Nabi berhijrah juga pada 12 Rabiul Awal. Jadi soalan saya, wajarkah kita umat Islam menyambut hari kewafatan Nabi, tarikh Nabi berhijrah? Saya rasa tarikh kewafatan Rasulullah mungkin dia typo di situ, sebab Rasulullah berhijrah dalam bulan Safar kalau tak salah saya Ustaz. Mungkin kewafatan Rasulullah, sebab kewafatan Rasulullah dan juga kelahiran Rasulullah pada hari yang sama Ustaz. Jadi adakah wajar kita menyambut hari 12 Rabiul Awal? Kebetulan hari 12 Rabiul Awal juga adalah tarikh kewafatan Rasulullah. Silakan Ustaz. Terima kasih. Pada signifikan dengan beberapa kisah. Kalau tadi disebut tentang kelahiran Nabi SAW Rabiul Awal, kalau kita di negara kita bercuti pada 12 Rabiul Awal, ada pandangan mengatakan Nabi SAW lahir pada 9 Rabiul Awal. Kemudian Rabiul Awal juga mengingatkan kita, tadi disebut tentang hijrah. Ustaz Syafiq dah sebut tadi, Nabi SAW bergerak, berhijrah, bertolak daripada Makkah pada bulan Safar, dan Nabi sampai di Madinah juga pada 12 Rabiul Awal. Dan 12 Rabiul Awal juga bertepatan dengan hari kewafatan Nabi SAW. Jadi wajarkah kita menyambut? Saya tidak mahu menggunakan perkataan menyambut kewafatan, kerana bila disebut sambut, kebiasaan kita kaitkan kebiasaannya, kaitkan dengan kegembiraan. Tetapi apa yang kita amalkan saban tahun ini bukanlah kita meraihkan berseronok kerana kewafatan Nabi. Pasti dan pasti kembali juga pada hadis yang kita sebut tadi, innamal a'malu binniyat. Kita setiap amalan itu akan niat kita, dan pasti yang kita biasa sambut termasuk program malam ini pun bukan sebab kita menyambut ataupun berseronok kerana kewafatan Nabi, tetapi lebih kepada bersyukur dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi saya tidak setuju dengan terma menyambut tadi. Jadi apapun kembali kepada niat kita balik, dan kita sebagaimana yang kita sebutkan tadi, fokus kita ialah bersyukur Allah Ta'ala memberi peluang Rasul kita ialah Nabi Muhammad SAW, kita terpilih sebagai umatnya yang memiliki 1001 kelebihan, bahkan dicemburui oleh para Nabi-Nabi yang lain. Adapun bila bertepatan dengan 12 Rabiul Awal itu juga ialah kewafatan Nabi SAW. Saya nak mengajak diri saya dan juga kita semua, apabila menyentuh tentang kewafatan Nabi, bukan kita meraihkan kewafatan Nabi, tetapi mari sama-sama kita tanya. Saya tanya diri saya, Ustaz Syafiq tanya diri Ustaz Syafiq, dan kita semua kawan-kawan bertanya pada diri kita masing-masing. Apatah lagi hari ini saya difahamkan ada ahli Badar dalam ni, pimpinan-pimpinan Badar. Lalu kita memandang 12 Rabiul Awal, tarikh kewafatan itu, dengan bertanya kembali pada diri kita. Setelah Nabi SAW wafat, maka apa yang perlu kita teruskan? Sakibaki perjuangan Nabi SAW itu perlu kita teruskan. Soalannya apa yang kita buat? Dan kemudiannya, apabila menyebut tentang kewafatan, selalu dikaitkan dengan wasiat dan juga peninggalan. Yang kita sebutkan tadi bahawa Nabi SAW tinggalkan kepada kita dua perkara, Al-Quran dan juga Sunnah, yang perlu kita pegang sungguh-sungguh. Kalau depan saya ni adik-adik daripada Imtiaz, Ulul Albab, para penghafaz Al-Quranul Karim, maka saya seru pada kita semua, peganglah Al-Quran sungguh-sungguh. Mengambil pengiktibaran salah satu ayat Al-Quranul Karim daripada surah Maryam ayat yang ke-12. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah sungguh-sungguh kitab itu.
Qardawi mengambil pengiktibaran daripada kisah Nabi Yahya ini dalam konteks kita. Kalau Nabi SAW, maka seruannya Nabi kena pegang Al-Quran sungguh-sungguh. Adapun kita sebagai umat Nabi SAW juga kena pegang Quran sungguh-sungguh. Maksudnya, baca Quran, hafallah Quran. Yang adik-adik hafal Quran, hafallah Quran, fahami Quran, amalkan Quran dan perjuangkan Al-Quran. Ini perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW setelah Nabi wafat. Maka apabila dikaitkan dengan kewafatan Nabi SAW, maka sekali lagi saya tekankan di sini, bukan soal kita meraihkan, tetapi soalnya ialah mari kita muhasabah apa yang perlu kita teruskan setelah Nabi SAW wafat. Dan kita kata sambutan kita pun tidaklah seperti golongan Syiah yang meratap dengan kematian mereka, tetapi kita raihkan ataupun kita lebih kepada konsep bersyukurnya kita Allah memilih insan yang terbaik menjadi Rasul kita dan kita dipilih sebagai umat baginda. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Terima kasih Allah Ta'ala, terima kasih Ustaz Idris atas penjelasan tersebut. Dan saya rasakan bukan hanya umat manusia saya yang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, sedangkan makhluk-makhluk lain pun turut bersama-sama menyambut, dalam istilahnya saya rasa berkongsi perasaan seronok bila tarikh bila waktu peristiwa Rasulullah dilahirkan, Ustaz. Kalau nak tahu lebih lanjut, saya menyeru pada semua peserta dan juga penonton cuba melihat balik sejarah bagaimana keseronokan ketika Nabi dilahirkan, insyaAllah. Dan satu lagi, saya rasa ini soalan yang terakhir, Ustaz, sebelum kita melaburkan tirai kita, perkongsian santai kita pada malam ini. Satu lagi soalan daripada Facebook, daripada saudara Al-Haj Junaidi. Terima kasih kepada Al-Haj Junaidi terus sambung menyertai. Baik, Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah kita nak merasa cinta Rasulullah tapi tidak menjiwai sunnah Rasulullah? Tak menjiwai sunnah tetapi nak merasa cinta. Jadi Ustaz, silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Syafiq. Antara perkara yang boleh membawa kepada kecintaan Nabi SAW antaranya memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan. Moga-moga dengan diperbanyakkan sampai masanya akan sampai perasaan cinta itu. Mesti dimulakan dengan ikhtiar, dengan berputus asa hanya dengan sekali dua selawat, kita pun heran tak jadi-jadi juga. Itu yang tahu. Dan sebenarnya mengikuti sunnah itu juga sebenarnya jalan ke arah cinta. Mengikuti sunnah itu juga jalan ke arah mencintai Rasulullah SAW. Dan percayalah, dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, walaupun mungkin pada awalnya mula dengan berat, mula dengan belum lagi menjiwai cinta tadi, tetapi percayalah ia akan membawa ke arah demikian. Kenapa? Kerana mengikuti sunnah itu juga sebahagian daripada bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala sebut pada kita, Allah Taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Taala sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunub." Allah Taala suruh Nabi katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kamu, mengampunkan dosa-dosa kamu. Maksud ikut Nabi itu sebagaimana yang saya tekankan di awal tadi, dalam konteks yang luas. Sunnah Nabi itu mari kita tengok dalam konteks yang luas. Sama ada ia berkaitan dengan perkataan Nabi, perbuatan Nabi SAW dan juga pengakuan Nabi. Seluruh kehidupan Nabi SAW itulah contoh teladan yang terbaik untuk kita, iaitu perkara-perkara sama ada ianya termasuk dalam kategori yang tasyri'iyah yang Nabi SAW syariatkan, ataupun mungkin ada benda yang tidak disyariatkan. Asalkan sunnah dan juga ia tidak melanggar perintah Allah, maka amalkanlah, percayalah, ia akan bawa kepada kecintaan Nabi dan juga ia akan membawa kepada kecintaan kita kepada Allah. Allah Ta'ala akan membalas cinta kita. Allah Ta'ala juga akan membalas dengan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi sebenarnya salah satu cara untuk kita merasa cinta itu bukan salah satu, bukan hanya semata-mata sunnah, tetapi banyak cara. Tetapi dengan pengamalan sunnah itu juga antara cara yang menyumbang sangat besar lah
dalam mewujudkan perasaan cinta kepada Rasulullah. Dan insyaAllah saya rasakan kita punya program sampai sudah ke penghujungnya, perkongsian santai secara atas talian kita dengan sempena Maulidul Rasul membawa tajuk sunnah memupuk mahabbah. Moga-moga saya rasakan apa perkongsian telah diberikan dan juga penjelasan yang telah diberikan oleh Ustaz Idris bin Muhammad Yusof, moga-moga dengan perkongsian itu memberikan manfaat dan juga kelebihan yang sangat banyak pada diri kita semua. Dengan perkongsian itu juga kita boleh faham tentang sunnah dan juga mengamalkan sunnah, insyaAllah. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Saya sebagai moderator, saya minta maaf atas segala kekhilafan dan juga kelemahan atas segala kelemahan kita pada malam ini. Dan saya rasakan setakat itu dulu. Untuk kesimpulannya saya minta untuk Ustaz Idris berikan sedikit kesimpulan yang ringkas tentang perkongsian, insyaAllah. Ustaz. Terima kasih. Kembali saya kepada latar belakang adik-adik sekalian Sekolah Imtiaz Ulul Albab. Masya-Allah, moga-moga Allah Ta'ala bagi kebaikan pada antum dan kongsi-kongsilah kebaikan itu juga untuk saya, insya-Allah. Dan saya nak katakan di sini, Ustaz, besar tanggungjawab kita terutamanya kepada adik-adik Ulul Albab tentang suatu yang ditinggalkan Nabi tadi yang kita sebut Al-Quran dan juga Sunnah. Dan apabila kita dah berada pada situasi sedang menghafal Al-Quran, mari kita angkat Al-Quran pada tempat yang selayaknya. Jangan hanya sekadar kita menghafal Al-Quran seperti burung kakak tua yang hanya melafazkan kembali apa yang diajar oleh tuannya. Tetapi angkatlah Al-Quran sebagai suatu mukjizat yang sangat agung. Kerana kita percaya itulah mukjizat yang paling agung yang Allah Ta'ala berikan pada Nabi SAW. Maka mari kita mengangkat Quran itu pada tempat yang selayaknya. Saya bawa contoh satu benda contoh. Bagaimana surah Rum telah menjadi suatu kehebatan pada zaman Nabi dan juga sehingga ke zaman hari. Saya bawa contoh surah Rum. Allah Ta'ala cerita tentang Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dalam ayat itu Allah Ta'ala cerita bahawa Rum telah dikalahkan. Apabila cerita Rum dikalahkan, apa yang berlaku? Nabi dengan sahabat sedih. Adapun para musyrikin suka dengan berita tersebut. Kenapa? Kerana Rom, Ahlul Kitab, dia lebih dekat dengan orang Islam. Adapun Parsi yang mengalahkan mereka, Majusi, syirikan Allah, lebih dekat dengan musyrikin Makkah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rom tadi satu hari nanti mereka akan kembali menewaskan Parsi. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Nabi, wahai Rasulullah, benarkah Rom akan kembali dikalahkan? Nabi kata, ya, Rom akan kembali mengalahkan Parsi. Jadi beraninya sampai peringkat Abu Bakar As-Siddiq berani bertaruh dengan musyrikin bahawa Rom akan kembali dikalahkan. Jadi dalam tafsir Syekh Qutb dia kata pada zaman itu pertaruhan belum lagi diharamkan. Jadi kes tu. Jadi punyalah yakin Abu Bakar As-Siddiq ni Rom akan kembali mengalahkan Parsi. Jadi tiba-tiba selepas beberapa ketika Rom belum lagi mengalahkan Parsi. Lalu timbul kebimbangan dalam hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi tanya pada Abu Bakar, berapa tempoh yang kamu tetapkan? Abu Bakar kata 2 tahun. Nabi kata tambahlah lagi. Sebab itu fi bid'i sinin, perkataan fi bid'i sinin itu ditafsirkan di antara 3 ke 9 tahun. Dan apa yang berlaku pada zaman Nabi juga dalam tempoh 3 ke 9 tahun itu, akhirnya Rom benar-benar kembali mengalahkan Parsi. Jadi Quran telah menceritakan benda yang akan datang dan telah terbukti pada zaman Nabi SAW. Berarti tuan-tuan, pada zaman kita ada orang mengkaji tentang kisah ini. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka mengkaji di sebalik perkataan fi adnal ard. Kerana fi adnal ard kalau dalam tafsir kita disebut di negeri yang hampir. Tetapi kalaulah diterjemahkan secara literal, fi adnal ard itu membawa maksud di tanah yang paling bawah. Lalu orang mengkaji, di manakah tempat bertembungnya Rom dan Parsi? Kaki punya kaji, rupa-rupanya berlaku dekat dengan Laut Mati. Dan tuan-tuan, hari ini kajian telah membuktikan bahawa di tanah yang paling rendah di atas muka bumi ialah di sekitar Laut Mati. Kalau kita pergi Laut Mati, akan tengok
tanah yang paling rendah yang disebut oleh ahli yang berkenaan mengatakan bahawa di bawah paras laut. Kita ingat berapa ratus meter di bawah paras laut, yang mana itulah tempat yang paling rendah di atas muka bumi yang dibuktikan secara saintifik pada hari ini. Tuan-tuan, Quran telah menyebut lebih 1000 tahun dulu perkataan fi adnal ard itu yang hari ini dilihat kehebatannya yang dibuktikan secara saintifik. Jadi sekalian, mari sama-sama kita bertanggungjawab untuk mengangkat Al-Quran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW bukan hanya sekadar sebagai suatu kitab sejarah yang dibaca, tetapi diangkat sebagai mukjizat agung menjadi panduan petunjuk sepanjang zaman. Jadi mari kita teruskan perjuangan yang ditinggalkan oleh Nabi. 12 Rabiul Awal tadi disebut sebagai tarikh wafatan Nabi. Nabi wafat, kitalah yang akan menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Yang baik daripada Allah, yang buruk, yang lemah, yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedudukannya daripada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan ke atas insan yang dhaif lagi. Nah ini wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pada Ustaz Syafie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Idris. Sekali lagi terima kasih. Dan begitulah saya rasa untuk malam ni. Segala yang baik daripada Allah, segala yang buruk daripada diri saya sendiri, dan juga kita ambil yang jernih, buang yang buruk, buang yang teruk. Terbalik pula, tapi tak apalah, maksudnya lebih kurang. Tapi insyaAllah untuk setelah berakhir ini, saya berharap moga-moga perbahasan ini mendapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya serahkan kepada pengurusi majlis kita, saudara generasi Al-Albab Imran Nurul Bashir, insyaAllah. Silakan Imran. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan diucapkan kepada Ustaz Muhammad Idris dan juga Ustaz Syafie Zuhaili atas perbincangan sebentar tadi. Semoga semua hadirin dapat mengambil iktibar pengajaran dan insyaAllah kita sampaikan kepada orang lain supaya kita sama-sama dapat hidupkan gaya hidup sunnah dalam kehidupan kita, insyaAllah. Jadi dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah sedikit perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah kita tangguhkan majlis ilmu kita pada malam ini dengan tasbih kifah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjamin keselamatan umat, berasaskan amal ma'ruf, cegah semua yang mungkar, pasti berbudi kejayaan. Islam berkembang semesta, menjadi yang berusaha tegakkan jihad di jalan mulia untuk keamanan sedunia. Bangkit amalkan ajaran suci untuk kerelaan yakin. Kalimah tauhid pasti hayati di jiwa setiap muslimin. Bangun sahunda berita ilahi, mulakan dakwah keluarga sendiri, sebarkan dakwah di dunia ini dengan iman kamu berbakti. Islam menjamin keselamatan umat, berasaskan amal ma'ruf, cegah semua yang mungkar,
pasti beroleh kejayaan. Syiar Islam berkembang semesta, mujahidin yang berusaha melakukan jihad di jalan dunia untuk keamanan semua. Amalkan ajar suci untuk keredaan ilahi. Kalimah tauhid pasti dihayati di jiwa setiap muslimin. Bersatulah berita ilahi, murahkan dakwah keluarga sendiri, sebarkan dakwah di dunia